Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Pada hari ini seperti biasa saya akan mulakan dengan tindakan polis PDRM bagi memastikan pematuhan dapat dilaksanakan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 70,237 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP PKPB di seluruh negara. Kadar pematuhan PKPB di seluruh negara adalah di sekitar 95%. Dari segi average-nya, dari segi hitung panjangnya sebanyak 95%. Negeri Pahang, Pulau Pinang dan Melaka mencatatkan kadar pematuhan yang tertinggi iaitu 98%. Manakala kadar pematuhan negeri yang paling rendah adalah 86%. Jadi secara keseluruhannya, pukul ratanya, average-nya adalah 95%. Jadi bermakna masih ada lagi lah 5% yang tidak mematuhinya. Dan 5% daripada jumlah penduduk kita, saya kira masih lagi tinggi yang tidak patuh. Sebanyak 5,022 pasaraya, 4,092 restoran dan 1,255 kilang serta 3,482 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 954 terminal pengangkutan darat, 172 terminal pengangkutan air dan 72 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah memeriksa sebanyak 38,840 buah kenderaan persendirian serta 3,175 kenderaan awam. Turut diperiksa adalah 2,062 pasar awam, 3,606 tempat ibadah, 1,397 tempat riadah dan 359 tapak binaan. Sebanyak 3,122 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 16,518 anggota. Seperti yang saya umumkan semalam, bahawa tindakan nasihat dan amaran telah pun berakhir dan polis akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar peraturan dan SOP di bawah Akta 342. Semalam pihak PDRM telah menahan seorang di Selangor di atas kesalahan melanggar SOP. Mungkin kerana ini baru permulaan, satu orang dikenakan. Dan saya percaya pihak polis akan terus mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang didapati tidak mematuhi SOP yang disediakan. Jadi sebab itulah saya ingin mengingatkan semua pihak bahawa tidak perlu sebenarnya untuk kita, untuk sesiapa pun ditahan dan dihadapkan ke mahkamah. Jadi oleh itu senang saja untuk tidak diambil tindakan undang-undang. Senang saja, iaitu patuhlah kepada setiap SOP dan juga setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mengenai Ops Sanitasi Awam, Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 6,078
operasi sanitasi termasuk di 80 zon kuning dan merah dan sebanyak 9,732 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Sebanyak 3,228 bangunan kerajaan, 2,138 tempat awam, 2,475 pusat perniagaan, 1,549 kawasan perumahan termasuk PPR dan 342 pasaraya telah disanitasi. Semalam sebanyak 99 operasi sanitasi yang meliputi 33 zon merah dan kuning di 11 buah negeri, termasuk 33 operasi di Johor, 19 operasi di Sabah dan 14 operasi di Sarawak. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 13 Mei 2020, sebanyak 229 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 228 pada hari sebelumnya, yang mana 14,496 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 625 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib. Seramai 32,692 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga kini seramai 24,798 individu telah selesai menjalani proses kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai barang keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis bekalan di 1,007 premis perniagaan, termasuk peruncit sebanyak 787, pemborong 189 dan penghilang 31. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan di dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Sejumlah 20,572 aduan dan pertanyaan telah diterima bermula 18 Mac sehingga 12 Mei 2020 melalui 4 saluran utama, iaitu aplikasi WhatsApp sebanyak 9,152, sistem e-aduan 7,086, talian hotline 3,129 dan talian melalui Enforcement Command Center ataupun ECC 1,255 dan sejumlah 2,851 aduan harga dan bekalan telah direkodkan untuk tindakan bahagian penguatkuasa melalui sistem e-aduan ini. Tindakan akan diambil jika didapati mana-mana peniaga, sama ada di peringkat pengeluar, penghilang, pemborong atau peruncit yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga secara mendadak. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak bimbang dengan kecukupan bekalan makanan dan keperluan harian, terutamanya di bulan Ramadan ini, kerana keseluruhan barangan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Kerajaan sekali lagi ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri ketika keluar membeli barangan keperluan asas. Dan sekali lagi saya nasihatkan, tolong jangan bawa mereka ataupun individu yang mempunyai risiko tinggi seperti kanak-kanak membawa bersama warga emas, mungkin ibu kita, bapa kita
nenek kita, datuk kita untuk membawa keluar bersama. Kalau boleh, tolong elakkan kerana risiko amat tinggi kepada mereka ini. Saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat Kabinet hari ini memutuskan semua pejabat kerajaan, terutamanya kaunter perkhidmatan, dibuka sepenuhnya. Kaunter JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan mula dibuka dan beroperasi pada hari ini dan akan diikuti oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Semua SOP yang telah ditetapkan mesti dipatuhi sepenuhnya, seperti saringan suhu badan, penjarakan sosial, menyediakan hand sanitizer, termasuk jugalah sanitasi di tempat-tempat ataupun pejabat-pejabat jabatan kerajaan ini. Seterusnya adalah mengenai SOP hari perayaan. Apabila saya sebut hari perayaan, ianya merangkumi hari raya Aidilfitri, hari raya puasa, pesta keamatan di Sabah dan juga hari Gawai di Sarawak. Kerana tarikhnya adalah hampir sama. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah, dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja, pada hari raya pertama sahaja, dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari. Iaitu pada hari pertama tu 20 orang saja. Walaupun jumlah 20 orang itu juga perlu diambil kira berdasarkan kepada saiz rumah, satu-satu rumah. Katakan flat yang berukuran 600 kaki persegi sebagai contoh, 20 satu masa mungkin terlalu ramai dan tidak boleh dilakukan penjarakan sosial di dalam rumah tersebut. Jadi mereka boleh mungkin 5 4 kali, tetapi maksimumnya tetap juga 20 orang untuk satu hari tersebut. Jadi SOP lain juga perlu diikuti sewaktu mengunjung di dalam rumah bersama dengan keluarga terdekat tersebut. Hand sanitizer mesti digunakan, ataupun kalau tidak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun sewaktu melawat untuk berhari raya. Kalau boleh, galakkan memakai topeng muka, dan yang pentingnya adalah social distancing ataupun penjarakan sosial. Ya, kalau boleh, jangan makan berbagi-bagi makan. Kita biasanya kalau adik-beradik kita, apa yang dimakan kita pun makan, tapi bukan untuk hari raya, sambutan hari raya tahun ini. Jadi kita cuba mengelakkan. Sebenarnya saya perlu ingatkan, apabila kita perkenalkan PKP, apabila kita perkenalkan PKP 1, 2, 3, malah PKPB sekalipun, tujuannya adalah supaya kita berada di dalam rumah sendiri, kerana untuk mengelakkan kita daripada bertemu dengan ramai orang. Itu tujuan kita. Jadi walaupun sudah dilonggarkan, walaupun kebenaran diberi, boleh berhari raya bersama keluarga dan sebagainya, tetapi seperti saya katakan bahawa kalau boleh, kita sendiri yang mengambil inisiatif, yang mengambil disiplin ini untuk cuba mengelakkan ramai yang kita berjumpa. Saya nak ambil contoh di Bahrain. Satu keluarga mengadakan majlis iftar, majlis berbuka puasa bersama keluarga, 16 orang. Satu keluarga mengadakan majlis berbuka puasa. 16 kurang daripada 20 lah.
didapati akhirnya 16 sekeluarga tersebut didapati COVID positif. Di New Jersey, Amerika Syarikat, mereka juga satu keluarga, 4 sekeluarga mengadakan jamuan makan. 4 sekeluarga, 4 saja, bukan 20, 4 saja. Tapi akhirnya 4 sekeluarga tersebut didapati positif COVID dan semuanya meninggal dunia. Maknanya, yes, kita membenarkan. Kerajaan membenarkan sehingga 20. Tapi untuk menjaga kepentingan kita, kitalah yang perlu menjaganya. Kalau kita rasa hanya perlu keluarga di dalam rumah kita sahaja untuk berhari raya, berayalah bersama dengan keluarga di dalam rumah kita. Walaupun kita kata keluarga terdekat, mungkin datang daripada tempat lain, keluarga terdekat, mereka boleh, kita benarkan. Tetapi untuk menjaga keselamatan kita, kitalah yang perlu mengambil pendirian dan ketetapan siapa yang boleh beraya dengan kita dan sebagainya. Seperti saya sebut, yang berisiko tinggi adalah warga emas. Mungkin waktu itu, hari raya, kita akan berjumpa dengan nenek kita yang mungkin umurnya 80. Kehadiran kita sebenarnya amat membahayakan kepada nenek kita yang berumur 80 tahun tadi. Jadi sebab itulah kerajaan cuba memberikan sedikit kelonggaran untuk kita berhari raya bersama keluarga. Tapi dalam masa yang sama, seperti saya katakan, kitalah yang bertanggungjawab untuk melindungi diri kita. Dan kalau kita rasakan hanya perlu berhari raya bersama keluarga di dalam rumah itu saja, maka terserahlah kepada pilihan rakyat semua. Jadi terima kasih sekali lagi. Itu saja untuk saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya seperti biasa, seruan saya kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Silakan. Datuk Seri, saya Hasnah daripada Bernama. Berkenaan dengan SOP hari perayaan, adakah ini bermakna hari raya kedua, raya ketiga seterusnya tu kita dah tidak dibenarkan untuk ziarah menziarahi? Dan soalan saya yang kedua berhubung dengan terdapat aduan mengenai tambang pengangkutan seperti kereta sewa dan bas ekspres di Sabah yang dinaikkan atas alasan kapasiti penumpang terpaksa dikurangkan kepada separuh. Contohnya kalau tambang RM20 sebelum ni dinaikkan sekali ganda menjadi RM40. So bagaimana Datuk Seri melihat kewajaran perkara ini? Ya. Seperti saya sebutkan, ziarah menziarah hanya hari raya pertama. Jadi hari raya pertama lah. Tidak ada hari raya kedua, ketiga sampai ke hari raya ke-30 lah. Untuk biasanya kita beraya sebulan. Dan tidak ada open house. Open house adalah terlarang di dalam peraturan Akta 342. Rumah terbuka tidak dibenarkan. Mengenai kenaikan sewa, kenaikan tambang, kita mendapat rungutan daripada pengusaha kenderaan awam ini, kerana mereka terpaksa mengurangkan separuh daripada kapasiti penumpang sebenar. Kita juga difahamkan penerbangan misalnya. Penerbangan juga kita minta supaya mereka mengurangkan kapasiti penumpang untuk penjarakan sosial. Jadi setakat hari ini memang kita dapati harganya tinggi. Kita difahamkan oleh Menteri Pengangkutan tadi di dalam mesyuarat kabinet, tambang ke London 8,000 ekonomi. Sedangkan biasanya kurang daripada itu, jauh lebih kurang. Mungkin 3,000, 4,000 saya pun tak tahu. Tapi katanya terlalu tinggi, double daripada harga yang sebenar lah. Sebab dia separuh daripada kapasiti sebenar. Jadi Kementerian Pengangkutan akan melihat perkara ini. Dia akan supaya tidak ada kerugian daripada pengusaha-pengusaha pengangkutan awam ini. Jadi nantilah
Kementerian Pengangkutan akan membentangkan cadangan mereka di mesyuarat jawatankuasa khas menteri-menteri nanti. Ya. Okey. Selamat tengah hari ya Datuk Seri. Mengenai ibu bapa yang masih diminta untuk membayar tambang bas sekolah walaupun tidak menggunakan perkhidmatan itu dalam tempoh PKP ini. So minta Datuk Seri komen sikit dan apakah tindakan yang boleh diambil ke atas pihak yang mengambil kesempatan. Terima kasih. Yang ini berbeza. Jauh berbeza daripada perkhidmatan pengangkutan awam tadi. Pengangkutan awam ni mereka terus beroperasi, tetapi beroperasi separuh kapasiti penumpang. Yang ini mereka tidak langsung beroperasi. Anak-anak sekolah yang membayar, ibu bapa yang membayar tambang bas kerana perkhidmatan di bas tersebut digunakan untuk mengangkut anak-anak mereka untuk ke sekolah. Ini tidak ada. Sebab itu saya dah beritahu baru-baru ni bahawa sepatutnya tidak berlaku soal mereka untuk membawa untuk mengenakan bayaran kepada ibu bapa. Tetapi tindakannya mesti diambil oleh Kementerian Pengangkutan kerana saya percaya lesen mereka dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi sepatutnya tidak berlaku. Sebenarnya kita faham pengusaha bas ini, bas sekolah ini mengalami kerugian kerana mereka tidak ada pendapatan hasil daripada perkhidmatan yang mereka berikan selama ini. Sekarang tidak ada perkhidmatan. Jadi kita faham. Dan kita telah pun membuat keputusan. Mungkin sekarang ni kita benarkan bas-bas kilang misalnya. Kalau dulu bas kilang menghantar dengan kapasiti penuh penumpang, sekarang ni separuh. Mungkin mereka tak cukup untuk menghantar dalam waktu yang tepat, tidak cukup kerana mereka tak boleh hantar serentak. Mungkin kena 2 pusingan dan 3 pusingan dan sebagainya. Jadi kita telah pun membuat keputusan, Kementerian Pengangkutan telah pun membuat keputusan supaya bas kilang boleh menggunakan bas sekolah untuk menghantar pekerja kilang. Ini bagi kita membantu usahawan-usahawan bas sekolah yang tidak ada pendapatan, mungkin boleh mendapat hasil pendapatan daripada bas mereka dikonvert menjadi bas kilang sewaktu sekolah masih ditutup. Ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu pengusaha-pengusaha bas sekolah. Jadi mungkin mereka boleh berbincang dengan syarikat-syarikat tertentu untuk mereka membantu membawa pekerja-pekerja kilang sewaktu PKPB ini dan sekolah masih tidak dibuka setakat hari ini. Okey. Tok Sri, Assalamualaikum. Tok Sri, memandangkan musim perayaan makin hampir, so banyak pusat membeli belah banyak buat sale untuk tarik pelanggan untuk membeli. So perkara ini dibimbangi dan dikuatiri berlaku kesesakan pelanggan dan mungkin pelanggan tidak mematuhi penjarakan sosial dan pemilik premis tidak dapat mengawal keadaan. So apa nasihat Datuk Sri dan juga amaran kepada merhum perkara ini? Nasihat saya kepada pengunjung, customer, pelanggan, mereka perlu membuat penjarakan sosial untuk kepentingan kesihatan mereka. Dan apabila kita membenarkan sebuah premis perniagaan dibuka, kita benarkan mereka dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya adalah penjarakan sosial sewaktu mereka beratur untuk masuk ke kedai jika ramai pelanggan mereka. Dan yang kedua, kita juga mengeluarkan syarat SOP supaya di dalam kedai juga dikawal dari segi jumlah kemasukan kerana kita mahu penjarakan sosial berlaku juga di dalam kedai. Bukan setakat beratur, tetapi di dalam kedai pun penjarakan sosial ada. Mesti ada. Dan perkara-perkara lain seperti hand sanitizer dan sebagainya sebelum masuk. Ini adalah syarat SOP yang kita berikan. Pelanggaran syarat SOP ini boleh menyebabkan kita mengarahkan mereka tutup perniagaan mereka. Ya. Jadi insya-Allah saya percaya task force untuk memantau pematuhan ini akan kita gerakkan lebih banyak ke kawasan-kawasan premis membeli belah terutamanya, premis yang
mengadakan jualan murah dan sebagainya, supaya kalau kita takut berlakunya pelanggaran pematuhan PKP ini. Dan seperti saya katakan, kita boleh mengambil tindakan untuk tidak membenarkan mereka meneruskan perniagaan kalau mereka gagal untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN. Okey? Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.